Hai, selamat sejahtera semua. Saya ucapkan kepada para pelajar, rakan-rakan sekalian, iaitu kita akan berbincang di forum mahasiswa sinilah, iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu uh, hak mahasiswa dalam politik Malaysia. So, kita mulakan perbincangan ini daripada saudari Amanda. Tuasa dan pengaruh mahasiswa dan politik. Yang pertama, tuasa mahasiswa untuk mengundi. Dorongan mahasiswa lebih 18 tahun layak untuk mengundi terhadap mereka mempunyai tuasa untuk menentukan arah tuju negara. Yang kedua ialah pengaruh majlis pelajar dalam politik. Kebanyakan universiti mempunyai badan pelajar yaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Yang ketiga, tuasa aktivis pelajar dalam politik. Di Malaysia, aktivisme mahasiswa mendapat perhatian pada awal 70-an. Contoh isu kemiskinan di Berlin tahun 1974, lebih 60% mahasiswa terlibat dalam aktivisme, termasuk demonstrasi di Universiti Malaysia dan Universiti Malaya. Akhirnya, kepentingan penyelidikan mahasiswa kepada kerajaan. Hasil kajian dalam bidang politik dan sosioekonomi oleh mahasiswa akan memberi impak positif kepada kerajaan. Itu sahaja. Saya pula akan terangkan bahagian kebebasan pendapat tentang kebebasan atau tanggungjawab mahasiswa. Jadi berkenaan dengan kebebasan mahasiswa, so mahasiswa ni ada dua kebebasan dia. Yang pertama kebebasan daripada segi undang-undang. Jadi kebebasan yang ada daripada segi undang-undang adalah mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya atau layanan yang daripada bidang akademik yang sesuai dengan bakat mereka. Seperti kita sekarang lah, kita boleh memilih subjek yang kita mahu dan kita boleh pilih untuk melanjutkan dalam bidang apa yang kita nak di universiti. Dan berkenaan dengan kebebasan yang kedua adalah iaitu kebebasan politik. Kebebasan politik adalah melalui undi 18 yang telah diluluskan. So, mahasiswa boleh memilih wakil rakyat mereka. Berkenaan dengan tanggungjawab pula, tanggungjawab ini terbahagi kepada dua juga, iaitu tanggungjawab hakiki dan tanggungjawab tambahan. Kenapa saya cakap tanggungjawab hakiki? Jadi, mahasiswa datang ke universiti adalah untuk menuntut ilmu. Jadi, itu adalah tanggungjawab hakiki mereka, menuntut memartabatkan ilmu pengetahuan. Dan tanggungjawab tambahan mereka adalah mereka perlu apabila undi 18 diluluskan, so mereka perlu memilih wakil rakyat mereka dan mereka boleh melibatkan diri dalam politik juga. Itu adalah pilihan mereka. Tetapi mana satu keutamaan mereka, itu jadi tanda tanya. Jadi tanda tanya untuk mereka adalah apa yang mereka utamakan, kebebasan ataupun tanggungjawab. Jadi saya memilih atau memberi pandangan bahawa mereka perlu utamakan tanggungjawab mereka, iaitu tanggungjawab hakiki. Mereka perlu ada ilmu pengetahuan. Ilmu itu adalah penting. Itu untuk saya lah. So saya lanjutkan perbincangan ini dengan saudara Ani. Terima kasih saudara Mursyid. Sekarang saya akan membahaskan kebebasan terhad atau bersifat mutlak. Yang pertama adalah mahasiswa bantah garis panduan sekat dan aktiviti politik di kampus. Terdapat beberapa persatuan daripada pelbagai universiti telah menandatangani memorandum yang telah bertulis untuk menyekat untuk membantah garis panduan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana mereka sukar untuk melakukan aktiviti politik di luar kampus maupun di dalam kampus. Seterusnya adalah pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 telah dipindah. Oleh itu, pindaan itu membabitkan pemasuhan sistem Seksyen 15(2)C AUKU yang menghalang mahasiswa terbabit dalam aktiviti politik di kampus. Kesannya adalah pindaan ini memberikan kesan kepada dunia politik. Ini disebabkan oleh mahasiswa pada masa akan datang akan menjadi pemimpin negara. Mereka tahu akan apa kesan buruk dan kesan baik politik tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Ani. Kita teruskan dengan saudari Join.
Baiklah, saya akan membahas tentang masalah mahasiswa dalam politik. Didapati bahwa masih ramai mahasiswa yang tidak mengetahui isu-isu penting yang sedang berlaku di dalam negara kita. Hal ini karena mereka kurang mengambil tahu hal-hal yang melibatkan dengan politik. Dan yang seterusnya, kesadaran mahasiswa tentang politik semakin pudar. Hal ini karena mahasiswa sekarang lebih mementingkan kuliah pembelajaran mereka berbanding dengan isu semasa politik. Sekian. Terima kasih. Saya akan membahaskan tentang kebaikan dan keburukan mahasiswa terlibat dalam politik. Antara kebaikan mahasiswa terlibat dalam politik ialah mahasiswa dapat memilih pemimpin mereka dengan bebas dengan cara melibatkan diri dalam pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Selain itu, mahasiswa juga dapat berbagai pengalaman dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang untuk menjadikan mereka pemimpin yang baik di masa akan datang. Bagi keburukan mahasiswa terlibat dalam politik pula adalah mahasiswa yang didapati membangkitkan isu-isu atau memperjuangkan sesuatu yang bertentangan dengan pihak kerajaan boleh dicop sebagai pembangkang dan dikenakan risiko gantung pengajian atau dibuang pengajian. Terima kasih, itu saja dari saya. Okay, terima kasih saudara dan saudari sekalian. Baiklah, kita dah di hampir penghujung forum. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya, apa cadangan yang awak rasa sesuai untuk mahasiswa yang melibatkan diri dalam politik? Kalau macam saya, kita mewajibkan kursus pemikiran politik semasa ini satu kursus yang wajib kerana sekarang dia adalah kursus pilihan. So sekarang kita bagi cadangan untuk dia mewajibkan kepada semua mahasiswa di universiti. Cadangan saya ialah membuat kempen kesedaran akan politik, betapa pentingnya politik terhadap masa hadapan. Itu sahaja. Terima kasih kepada saudara dan saudari, rakan-rakan daripada mahasiswa berkongsi sedikit pendapat tentang kita punya tajuk iaitu hak mahasiswa dalam politik Malaysia. Saya ucapkan terima kasih sejuta, mohon maaf sekiranya berlaku apa-apa salah yang kita cakap. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.